Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan surah Kahfi, 10 ayat yang terakhir, bermula daripada ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Ustaz Muiz, barisan imam, Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung perbincangan kita daripada buku Asam Garam, Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Luqman Makhtar. Dan pada hari ini, pada malam ini, kita akan masuk kepada bab yang ke-28, iaitu berkenaan dengan bagaimana Aisyah tidak bersetuju dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersetuju dengan arahan Nabi. Ada pernah kadang-kadang Aisyah macam menunjukkan rasa apa yang Nabi perintahkan tu Aisyah tak setuju. Ada pernah berlaku. Dan kadang-kadang tidak setuju tu adalah disebabkan personal opinion. Baik. Hadisnya daripada Abu Bardah an Abi Musa qala
maridan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduh faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Daripada Abu Bardah, dia menceritakan daripada Abu Musa bahawa Abu Musa berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit dan makin teruk, makin tenat sakitnya. Satu hari itu pada hujung-hujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sakit yang makin tenat. Lalu kata Nabi Muhammad, muru Abu Bakrin fayusalli bin nas. Perintahkan, suruhlah Abu Bakar untuk mengimamkan solat bersama dengan orang ramai. Nabi perintahkan Abu Bakar untuk solat jadi imam. Waktu Nabi masih hidup, Nabi perintahkan siapa jadi imam? Abu Bakar As-Siddiq. Qalat Aisyah. Lalu Aisyah berkata, Innahu rajulun raqiqun idza qama maqamaka lam yastati' an yusalliya bin nas. Kata Aisyah, Abu Bakar ni adalah seorang lelaki yang lembut, yang hatinya mudah tersentuh. Iaitu dia senang menangis. Kata Aisyah. Aisyah sebut pasal siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia sebut tu pasal bapak dia sendirilah, dia kenal lah bapak dia. Maka pun dia kata, kalau dia yang menggantikan tempat Rasulullah, kalau dia yang menggantikan tempat engkau wahai Rasulullah, lam yastati' an yusalliya bin nas. Maka dia tak akan mampu menjadi imam. Sebab dia ni kalau baca Quran, dia biasanya menangis. Asal baca je nangis. Asal baca je nangis. Ni Abu Bakar As-Siddiq. Hebat. Kita baca tak nangis-nangis. Salah juga kita kan. Keras hati. Fa'adat. Faqala muri Abu Bakrin falyusalli bin nas. Fa inna kunna sawahibu Yusuf. Fa'atahu rasulu fasalla bin nas fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ulang lagi. Nabi masih juga menyuruh untuk Abu Bakar, dan Nabi kata, suruh Abu Bakar untuk jadi imam, untuk solat bersama dengan orang ramai. Aisyah masih lagi mengulang lagi sampai Nabi sebut lagi, sehingga Nabi kata, fa inna kunna sawahiba Yusuf. Kalian ni merujuk kepada isteri-isteri Nabi. Nabi sebut pada masa tu kan, bila Nabi sakit, semua isteri Nabi berkumpul dekat rumah Aisyah. Nabi sakit, waktu tu Nabi biasanya Nabi minta kebenaran untuk stay dekat rumah Aisyah. Jadi isteri-isteri Nabi semuanya berkumpul dekat rumah Aisyah. Jadi kata Nabi, kamu semua ni tak ubah seperti perempuan-perempuan Yusuf. Tahu kisah Nabi Yusuf kan? Iaitu adanya perempuan-perempuan yang melakukan sesuatu supaya menjadikan Nabi Yusuf ni akhirnya masuk ke dalam penjara. Maksudnya mereka ni tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ni mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Jadi sampai Nabi sebut, kalian ni seperti perempuan-perempuan pada zaman Nabi Yusuf. Jadi selepas itu Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah, lalu Abu Bakar menjadi imam pada zaman Nabi SAW masih hidup. Yang ni adalah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dia diperintahkan untuk menjadi imam sewaktu Nabi masih hidup. Dialah satu-satunya manusia yang pernah menjadi imam menggantikan tempat Nabi sewaktu Nabi masih hidup. Sebab kebiasaannya pada waktu Nabi ada, Nabi hadir, Abu Bakar tak ada siapa jadi imam. Nabi lah yang menjadi imam. Ni Nabi pernah menjadi makmum kepada Abu Bakar. Cuma lepas Abu Bakar undur ke belakang, Nabi ke depan lah. Nabi yang jadi imam, Abu Bakar mengikut Nabi, dan kemudian para sahabat mengikut Abu Bakar. Sebab apa? Sebab suara Nabi perlahan. Jadi Abu Bakar yang menguatkan suara, mengikut Nabi, dan para sahabat ikut Abu Bakar pada waktu tu. Ya, mereka menyangka Abu Bakar jadi imam, sebenarnya Abu Bakar ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kedua, hadis yang riwayat Bukhari juga, Aisyah berkata, sekejap tengok, yang ni tak ada dia punya versi bahasa Arab. Tadi saya dah search sekejap tadi.
Ini pun tak ada. Okey. Tak apalah. Kita baca maksud dia. Kata Ubaidullah, dia menceritakan bahawa Aisyah berkata, aku membantah Rasulullah tentang hal itu, iaitu perintah Nabi untuk menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Dan kata Aisyah, aku ni bukanlah tak setuju sebab apa? Bukannya sebab aku suka nak membantah baginda. Tetapi aku tak suka, aku rasa orang ramai mesti tak suka sesiapa yang menggantikan tempat baginda. Maksudnya bayangkanlah, Nabi SAW biasa menjadi imam. Dan imam yang hebat, imam yang bagus. Dan dia ni adalah contoh yang paling baik. Dan orang yang paling mulia. Jadi Aisyah risau. Kalau Abu Bakar jadi imam, ganti tempat Nabi, nanti orang komplain lah. Kenapa dia ni ganti tempat Nabi? Dan biasanya macam contoh beginilah tuan-tuan. Kita bagi contoh. Apabila seseorang tu meletakkan standard yang sangat tinggi. Contoh kita kata, seorang pemimpin dalam organisasi. Dia ni orang yang tepati masa, orang yang cakapnya baik, orang yang tutur katanya bagus, orang yang sangat baik daripada segi manajemen. Dan orang hormat dia. Dia letakkan standard yang sangat tinggi. Dia ni betul-betul prihatin dan dia ni betul-betul buat kerja bagus. Jarang dia minta-minta sangat tolong orang sub-sub kerja ni. Memang dia buat sendiri. Maksudnya memang dia ni orang yang bagus. Jadi tiba-tiba dia retire, orang lain ganti. Orang lain ganti, dia jadi macam orang biasa aja. Jenis sub kerja, jenis masuk lewat, jenis tak berapa up to the par. Maka orang akan bandingkan, siapa dia ni? Tak berapa bagus lah. Ingat lagi, yang dulu lagi bagus. Maka Aisyah berfikir sedemikian. Pastinya siapa boleh mengganti tempat Nabi SAW? Maka Aisyah risau. Jadi ketika itu aku tidak rasa ada sesiapa yang boleh menggantikan tempat baginda, melainkan orang ramai akan memperlekehkan dia. Maka aku nak Rasulullah alihkan tugas itu daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Aisyah ni risaulah sebab Abu Bakar ni bapa dia. Jadi Aisyah risau nanti Abu Bakar ni akan diperlekehkan manusia ataupun dicela oleh orang ramai disebabkan dia yang menggantikan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sambungan kisahnya ketika Okey. Ketika Abu Bakar sudah memulakan salat, Rasulullah mula rasa macam okey sedikit. Maka Rasulullah pun bangkit dengan dipapah oleh dua orang lelaki. Rasulullah, kaki baginda terseret-seret ke tanah sehinggalah Nabi masuk ke masjid. Faqama yuhada baina rajulain wa rijlahu yukhattani fil ard. Kakinya terseret. Maksudnya Nabi ni tak kuat langsung nak berdiri sendiri. Sakitnya Nabi SAW, tapi masih juga nak pergi join solat berjamaah. Sebab itulah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau tak silap saya, dia kata, kami ni pada zaman Rasulullah SAW tak ada sesiapa yang tak hadir solat jemaah. Walaupun dia sakit, selagi mana dia boleh dipapah oleh dua orang, maka dia pasti akan hadir. Siapa yang tak hadir tu memang orang munafik. Yang tak hadir solat jemaah pada zaman Nabi SAW cuma orang munafik sahaja. Kalau kita lah pakai standard tu tuan-tuan, munafik sokmo lah. Munafik belaka lah kita ni. Betapa kita memandang rendah, memandang leceh, memandang enteng berkenaan dengan solat berjamaah. Bayangkan, kalau nak ikutkan ni, sepatutnya masjid ni penuh dengan orang solat jemaah. Sebab kita ni kan hidup dalam persekitaran orang Islam. Patutnya penuh ni. Macam mana solat hari raya, macam tu lah. Macam mana solat Jumaat, macam tu lah sepatutnya tiap waktu. Jadi, Nabi SAW menggagahkan diri, pergi juga. Walaupun diseret oleh, kakinya terseret, diangkat oleh dua orang lelaki. Sampailah dia masuk ke dalam masjid.
Falamma sami'a Abu Bakrin hissahu dhahaba Abu Bakrin yata'akhkhar. Jadi apabila Abu Bakar mendengar pergerakan baginda, Abu Bakar berundur. Fa'au ma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memberi isyaratnya supaya Abu Bakar kekal di tempat solat dekat situ jadi imam. Kemudian Rasulullah tiba dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Dan ketika itu Abu Bakar solat berdiri sementara Rasulullah duduk. Akhirnya Abu Bakar berundur, betul-betul duduk kat sebelah Nabi ni. Kan? Dia betul-betul duduk di sebelah Rasulullah di sebelah kiri Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ikut solat Rasulullah. Maka orang ramai mengikut solat Abu Bakar. Itu yang kita sebut tadi tu. Bila imam solat, kemudian Nabi masuk, Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Kemudian Nabi solat dalam keadaan duduk. Abu Bakar masih berdiri. Jadi orang ikut solat Abu Bakar. Abu Bakar ikut solat Nabi pada waktu tu. Yang ni nak menunjukkan bahawa yang macam mana pun yang paling elok adalah untuk menjadi imam adalah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa Nabi berada di sebelah Abu Bakar? Kita kena faham bahawa sebenarnya ada hadis yang menyebutkan bahawa apabila seorang tu solat, makmumnya kalau dia seorang, dia duduk di sebelah kanan imam. Dan betul-betul di sebelah kanan. Sebelah. Bukannya undur ke belakang. Kan biasanya kita kalau imam, maka makmum kiblat sini kan. Biasanya kan makmum akan undur belakang sikit kan. Tapi memang ada hadis yang mengatakan bahawa Abdullah bin Abbas kalau tak silap saya. Dia solat, mula-mula dia masuk belah kiri. Nabi pegang dia, Nabi tolak dia sebelah kanan. Dan betul-betul berada di sebelah kanan Nabi. Jadi jangan pelik lah kalau tiba-tiba ada orang solat, datang jadi makmum, kita solat seorang kan. Tiba-tiba dia diri betul-betul sebelah kanan kita. Dia tak undur ke belakang. Itu tak ada masalah. Itu juga sunnah Nabi SAW. Cuma kalau kita ni, biasanya kita undur sikit lah nak menunjukkan siapa yang imam kan. Dan tak adalah disyaratkan mesti undur berapa tiga jengkal ke apa kan. Tak ada. Mesti kena solat macam gini ke, tak. Maksudnya sebelah-sebelah pun tak ada masalah. Yang ni biasa dilakukan oleh biasanya orang-orang yang bermadhab Hambali. Okey. Perkara ini terjadi pada akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perkara yang berlaku di sini yang kita boleh ambil faedah. Yang pertama kita boleh lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk jaga solat jamaah. Sampai Nabi dah sakit tuan-tuan. Bilal datang. Dalam hadis yang penuh, Bilal yang datang, Bilal bagi tahu dah masuk waktu. Nak tunggu Nabi jadi imam. Jadi Nabi tak larat, Nabi kata suruh Abu Bakar. Nabi memang dah tak dapat bangun masa tu. Sampailah Nabi bila rasa ringan sikit pun Nabi dibawa pergi ke masjid untuk solat. Bayangkan tuan-tuan. Kita ni apa alasan kita untuk tak datang masjid? Tak ada apa-apa, melainkan malas je. Kan? Alasan tak datang masjid apa dia? Baru balik kerja lah. Tak apalah. Nantilah. Kejap lagi lah. Next solat lah. Alasan kita biasanya itu semata-mata. Tak adanya kita kata sakit yang tak boleh bangun. Maksudnya, kalau kata kita ni demam, tapi boleh berdiri lagi tak? Boleh. Masih juga pergi juga solat berjamaah. Sehingga Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki yang buta. Orang lelaki buta ni tanya, aku ni tak nampak. Jadi macam mana aku ni nak solat berjamaah kan? Jadi lalas Nabi memberi keizinan dia untuk tak pergilah. Tiba-tiba Nabi panggil balik, engkau dengar tak azan? Tak dengar? Macam tu kau jawab. Maksudnya Nabi suruh pergi juga. Biasanya kalau orang buta jalan nak pergi solat jemaah, ada orang tolong tak? Adalah. Maksudnya nanti ada orang lain tolong apa semua. Cuba sedaya upaya untuk datang untuk solat berjamaah. Betapa pentingnya solat berjamaah, yang mana masyarakat Islam pada hari ini memandang perkara tersebut sebagai perkara yang biasa, yang tak ada masalah lah. Tak apalah. Kebetulan kita pula dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Dah ada orang lain buat, tak apalah, aku tak dosa. Okeylah.
Kan? Yang penting ada orang buat. Kita menganggap dia fardu kifayah kan. Jadi sebahagian mazhab menganggap dia fardu ain. Maka wajib solat berjamaah. Tak solat jamaah tu berdosa. Sampai tahap begitu. Dan memang Nabi pernah memberi penekanan yang sangat-sangat berat sehingga Nabi kata, aku nak mengumpulkan kayu api, nak bakar rumah-rumah orang yang tak hadir solat berjamaah. Kita pula terbalik. Solat yang sunat tu, solat apa? 2 hari raya tu kan? Solat raya Aidilfitri, Aidil Adha. Tak pernah miss solat tu. Padahal solat tu hukumnya sunat. Kalau tak datang dosa tak? Tak. Tapi sedangkan solat berjamaah yang setiap hari ni, kita menganggap perkara tersebut ringan. Menganggap biasa. Maka tuan-tuan, kita tanamkan azam. Mudah-mudahan datanglah tiap waktu. Tak dapat tiap waktu, at least mana yang sempat pergi. Jangan pandang ringan perkara ini. Tentang solat berjamaah. Sebab Nabi SAW sampai dah kakinya diseret dekat tanah pun, Nabi masih juga suruh, okey, dah aku nak pergi solat. Bawa aku. Sampai tahap begitu sekali. Kemudian daripada hadis ini juga kita boleh melihat bahawa betapa Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang paling manusia yang terbaik selepas Nabi SAW. Siapa manusia yang paling baik selepas Nabi? Abu Bakar lah. Tak ada orang lain boleh ambil tempat. Sebab apa? Apa dia? Banyak sebab-sebabnya, dan antara salah satunya apa dia? Inilah. Bila Nabi dah sakit, yang Nabi perintahkan untuk jadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tak perintahkan orang lain. Tak ada orang lain yang diperintahkan untuk jadi imam. Maka sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq ni dipilih sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa dia kelebihan-kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Uthman bin Affan radhiyallahu anhum." Kami pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu zaman Nabi masih hidup, Abdullah bin Umar ni pernah nilai, siapa orang yang paling bagus ni? Sahabat-sahabat Nabi siapa paling bagus? Kan? Macam kita lah. Kita kalau dalam organisasi, kita siap fikir, yang paling mulut dia paling baik siapa di kalangan kawan-kawan kita ni? Maka kita akan terfikir seorang, memang dia ni orang yang paling bagus. Memang orang ni yang paling cekap kerja dia. Dia ni lah orang yang paling baik dalam organisasi. Maka pada zaman Nabi, para sahabat fikir siapa orang yang paling bagus daripada segi akhlak, daripada segi pertuturan, daripada segi ibadah, daripada segi semangat dia. Siapa yang paling baik? Maka kami dapati yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu an. Moga Allah meridai mereka semua. Hadis riwayat Bukhari. Ali sendiri pernah ditanya oleh anaknya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Qultu li abi ayyun nas khairum ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, kita kena ingat, anak Ali radhiyallahu an bukan 2 orang je tuan-tuan. Yang kita kenal anak Ali bin Abi Talib siapa? Hasan dengan Husain. Ni je lah. Yang lain kita tak kenal, nama Muhammad ke nama apa nama? Yang nama-nama lain kan? Kita tak tahu sangat. Ni antaranya nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Apa nama ni? Kata dia, aku bertanya pada ayahku, siapa orang yang terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia menjawab, kata Ali, Abu Bakar. Qultu summa man? Kemudian siapa lagi? Qala summa Umar. Kemudian dia mengatakan Umar. Kata Ali bin Abi Talib, Umar orang yang paling baik. Wa khashitu an yaqula Uthman. Jadi aku risau dia ni akan sebut Uthman. Qultu summa anta. Jadi dia pun sebut, adakah lepas tu kau? Sebab tak nak sebut nama Uthman dulu lah. Dia rasa macam biarlah nama bapa aku yang kena sebut. Orang yang terbaik kan. Lepas Abu Bakar, lepas Umar, Ali lah. Dia nak macam tu. Kata Ali apa dia? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku ni hanyalah seorang lelaki daripada kalangan muslimin. Maka dia pun tak sebut aku ni orang yang terbaik. Tak.
Jadi orang yang paling bagus siapa? Orang yang terbaik pada pendapat Ali sendiri adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Talib pernah mengatakan pada waktu wafatnya Umar bin Al-Khattab, Ali kata, inni kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaik la inni kathiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu wa Abu Bakrin wa Umar wa fa'altu wa Abu Bakrin wa Umar wa antalaqtu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku, kata Ali, aku sangat berharap supaya Allah mengumpulkan engkau bersama dengan dua orang sahabat engkau. Sesungguhnya aku ni selalu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah selalu sebut apa dia? Kuntu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah pernah berkata, wa fa'altu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku pernah melakukan dan waktu itu aku bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Dan wantalaqtu Abu Bakrin wa Umar. Aku telah pergi bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar. Jadi kebiasaannya Nabi kalau cerita sesuatu, Nabi akan sebut adanya bersama dengannya Abu Bakar, Umar. Ada Abu Bakar, ada Umar. Ada Abu Bakar, ada Umar. Jadi ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Al-Khattab. Sangat selalu bersama dengan Nabi SAW, sahabat yang sangat-sangat kamcing. Antara lain, Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan bukan sahaja Abu Bakar, bahkan keluarganya juga. Keluarga Abu Bakar juga. Iaitu siapa? Anak Abu Bakar, Aisyah. Amr bin Al-As pernah menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, Ayyun nas ahabbu ilaik? Siapakah orang yang paling kau sayang? Kata Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni sebenarnya dia tanya ni, sebenarnya dia mengharapkan dia ni antara nama yang disebut lah. Jadi dia tanyalah. Kan, macam orang tanya tiba-tiba siapa dia orang yang paling kau sayang. Biasanya orang yang tanya tu sebab dia sayang kat orang tu juga kan. Kan, orang tengah bercinta, mana lagi awak sayang? Yang ni ke yang tu? Yang ni ke ni kan? Biasalah. Jadi Amr bin Al-As, dia nak supaya nama dia ni disebutkan. Jadi Amr bin Al-As dia tanya, siapa dia orang yang paling kau sayang, wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi, Aisyah. Yang paling aku sayang, Aisyah lah. Minar rijal. Daripada kalangan lelaki lah maksud aku. Jadi kata Amr bin Al-As. Lalu Nabi pun berkata, Abuha. Bapak dia. Bapak Aisyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Summaman. Lepas tu siapa? Lepas tu Umar bin Al-Khattab. Lepas tu Nabi pun sebutlah beberapa orang. Sampai akhirnya Amr bin Al-As dah tak nak tanya lagi. Sebab apa? Sebab dia risau nama dia paling hujung. Dia cakap tak keluar-keluar nama aku ni. Tanya lagi, tak keluar lagi. Lalu dia tak tanya lagi lah. Tapi nampak tak? Orang yang Nabi paling sayang siapa? Aisyah. Bila tanya perempuan yang masih hidup kan pada waktu tu kan. Daripada kalangan lelaki, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai tahap macam tu sekali. Sehingga kan, Nabi pernah berangan-angan sekiranya Nabi itu diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai kekasih dia, maka Abu Bakar lah yang akan menyandang gelaran Khalilur Rasulillah. Kekasih kepada Rasulullah. Lah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata, "Lau kuntu muttakhizan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila, walakinnahu akhi wa sahibi wa qad ittakhadha Allahu li ashabikum khalila." Sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai kekasih, nescaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai khalilku. Akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini, iaitu dia merujuk kepada Nabi, merujuk pada dirinya sendiri sebagai khalilnya. Sebab tu Nabi antara orang yang digelar, antara dua orang yang digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Seorang Nabi Muhammad, seorang lagi siapa? Khalilullah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, gelaran dia Khalilullah. Biasanya Nabi-Nabi ni dia ada gelaran-gelaran dia sendirilah. Macam contohnya Nabi Musa, apa dia?
kalimullah. Orang yang berkata-kata dengan Allah. Dia bercakap dengan Allah, dengan sebenar-benar bercakap dengan Allah. Macam mana dia bercakap dengan Allah, macam mana Allah bercakap dengan dia, wallahu a'lam. Tapi disebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Musa, Nabi Musa berkata-kata dengan Allah dengan betul-betul, sebenar-benar berkata-kata. Okey. Kita tengok lagi. Abu Bakar ni bukan semata-mata dia ni rapat dengan Nabi, dia dapat orang yang paling diangkat. Bukan sebab kroni. Kan? Dia ni utama, lebih di sisi Nabi SAW dan juga hebat di antara sahabat-sahabat Nabi. Dia paling hebat bukan semata-mata sebab dia rapat dengan Nabi. Tak. Sebab dia ni paling hebat dalam ibadah juga. Waktu orang lain semua tak buat-buat, tiba-tiba tengok dia buat benda tu. Apa benda Nabi sebut, dia yang buat. Sangat bersemangat dalam beramal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar jawab, saya. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa hari ini ada mengikuti mengiringi jenazah? Faqala Abu Bakrin ana. Abu Bakar jawab, saya. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Hari ini siapa yang ada bagi makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar sebut, saya. Faman ada minkumul yawma maridan. Siapa yang ada menziarahi orang sakit pada hari ini? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar lagi yang jawab, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah, tidaklah ciri-ciri yang disebut oleh Nabi tanya tu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti masuk syurga. Tuan-tuan bayangkan, dia melakukan setiap perkara yang Nabi tanya pada hari yang sama, iaitu dia berpuasa, kemudian dia mengiringi jenazah, kemudian dia bagi makan pada orang miskin, kemudian dia ziarah orang sakit. Empat-empat benda dia buat sekaligus sehari. Pernah kita buat satu benda ni dalam sekaligus ni, empat-empat benda dalam sehari? Tak pernah, tuan-tuan. Kalau tanya saya lah, tak pernah saya. Nak gabung 3 pun susah. Paling-paling hebat pun 2 je kot. Sebab puasa dengan buat satu benda lain kan. Mungkin macam tu lah. Tapi nak gabungkan empat-empat ni, satu benda yang bukan mudah. Sebab tu Nabi kata, tidaklah ciri-ciri ni berkumpul pada seorang lelaki, pada seseorang, melainkan dia masuk syurga. Jadi sebab tu antara benda yang sangat-sangat disarankan adalah lakukan mana yang termampu. Pada waktu boleh puasa, puasa. Dan menziarahi orang sakit bukan mestinya orang yang kita kenal. Kadang-kadang boleh je ziarah orang sakit mana-mana lah. Tiba-tiba je ada orang sakit ke apa kan, saja nak pergi hospital ke apa kan, dah lalang pergi jalan-jalan kat area hospital, saja nak pergi ziarah orang sakit. Pergilah. Boleh, tak ada masalah. Saja berbual apa khabar apa semua. Tu tak ada masalah sebenarnya. Bukan mesti nak cari orang yang kita kenal semata-mata. Itu hebatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Dan kata Abu Bakar Al-Muzani, dia kata ni tentang Abu Bakar radhiyallahu an, ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala salatin, walakin bi syai'in kana fi qalbi. Qala alladhi kana fi qalbihi al-hubbu lillah azza wa jal wan nasihatu fi khalqi. Kata Al-Muzani, tidaklah Abu Bakar itu lebih daripada para sahabat Nabi yang lainnya, bukan hanya semata-mata sebab banyak mengerjakan puasa, solat, tetapi kerana iman yang ada di dalam hatinya. Jadi disebabkan Abu Bakar As-Siddiq ni memang orang yang sangat hatinya sangat-sangat bersih, sangat-sangat ikhlas, dan juga orang yang sangat cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah kita boleh tengok dalam peperangan Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menyedekahkan seluruh hartanya. Mungkin seluruh, ada sebahagian yang berkata seluruh harta itu maksud seluruh simpanannya disedekahkan kerana Allah. Boleh tuan-tuan? Duit dalam bank ada berapa? Semua bagi dekat di jalan Allah. Terkebil juga kita kan? Banyaknya nak bagi ni. Nak bagi 2.5% pun kebil-kebil bayar zakat.
Besarnya. Kata contohlah kata, ada 40,000 dalam bank, duit simpanan. Zakat berapa? 2.5%, 1/40. Maksudnya kena bayar 1,000 pada pusat zakat. Ketar bayar 1,000. Allah, besarnya 1,000 ni. Kalau makan ni kenyang ni. Kan? Beli barang banyak dapat ni. Rasa berat nak bayar zakat. Abu Bakar seluruh harta bagi. Dan tenang aja hidupnya. Betul-betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni memang hebatlah Abu Bakar As-Siddiq juga, yang seperti mana yang kita tahu, orang yang membenarkan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab tu digelar As-Siddiq, yang membenarkan. Dia sebut, kalau bukan sekadar pergi ke Palestin, kalau naik ke langit pun aku percaya. Sampai tahap macam tu sekali. Hebatnya, dia membenarkan Nabi SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq, selain daripada dia punya hebat je daripada segi amalannya hebat, hatinya baik, dan terzahir juga dia ni sifat yang lemah lembut dan juga pemaaf. Seperti mana kita tahu tadi, Aisyah pun tahu yang mana Abu Bakar ni kalau baca Quran dia menangis. Cuba kita tanya pada diri kita sendiri, bila last kita baca Al-Quran kemudian menangis? Bila last kita menangis kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Abu Bakar As-Siddiq ni, contohnya, dia punya sangat lemah lembut dan sangat pemaaf, tuan-tuan. Apabila terjadinya kes Aisyah dituduh sebagai berzina. Kan tahu kan kisah ni kan? Nak sebut panjang lah. Jadi kita terus cerita pasal apa yang berlaku. Jadi antara orang yang mengatakan Aisyah berzina adalah Mistah. Mistah bin Husasah. Dia ni lelaki yang selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagi allowance bulan-bulan. Sebab dia ni orang susah. Tapi berani dia sebut pasal Aisyah, cakap dia membenarkan bahawa Aisyah ni berzina dengan Safwan. Jadi bila Abu Bakar bila dibebaskan tuduhan Aisyah, turunnya surah An-Nur membebaskan Aisyah daripada tuduhan zina tu, maka Abu Bakar marah dan Abu Bakar bersumpah untuk tak nak bagi dia nafkah lagi. Tak nak tolong lagi si Mistah ni. Mistah ni tak nak tolong lagi dah. Padan ke kau? Pandai-pandai hidup lah. Kan? Macam tu kan? Dan dia marah lah. Lalu turunlah firman Allah dalam surah An-Nur juga, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata, janganlah orang-orang yang diberi kelebihan ni, yang ada kelapangan di antara kamu ni, maksudnya ada harta lebih, bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Tak akan memberi bantuan pada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan, hendaklah mereka ni memaafkan dan juga berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah mereka ingin Allah mengampuni mereka? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun ayat ni. Sebut pasal apa yang Abu Bakar buat. Abu Bakar cakap, aku tak nak bagi nafkah lagi. Aku tak nak bantu lagi. Tak nak ni lagi lah. Memang tak boleh maafkan lagi. Jadi tiba-tiba Allah turun ayat tu. Lalu Abu Bakar sebut apa? Bala wallah inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Faraja'a ila Mistah alladhi kana yujri alaih. Abu Bakar sebut dalam hadis Bukhari, sudah tentu demi Allah, aku lebih suka kalau Allah mengampuni dosa aku. Lalu Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Boleh tuan-tuan? Dapat buat macam Abu Bakar ni. Seseorang memfitnah anak kita, menuduh anak kita berzina, kemudian terbukti anak kita tak berzina, tiba-tiba kita dah lah jenis bagi bantuan kat dia bulan-bulan. Tiba-tiba dia sebut macam tu. Marah tak? Marah. Dapat maafkan tak? Tak. Paling hebat pun kalau kata, tak apalah, aku maafkan. Tapi bab allowance tu aku tak bagi dah lah bulan-bulan. Cukup lah. Sebab engkau cakap macam tu, kan? Ni dia boleh bagi lagi pada orang yang pernah menuduh anaknya berzina. Betapa pemaaf dan lemah lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Ni lebihnya Abu Bakar As-Siddiq. Sangat hebat. Yang mana sebab itulah kalau kita fikir balik, memang tak mungkinlah kita ni nak capai macam mana darjat para sahabat Nabi SAW, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq. Tak mungkin kita boleh capai darjatnya.
betapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang Muhajirin dan orang Ansar ada berselisih tentang siapa yang nak diangkat sebagai khalifah. Jadi macam kumpul mesyuarat, maka macam yang ni nak daripada kalangan Ansar, yang ni nak kalangan Muhajirin, yang ni masing-masing rasa macam adalah sedikit macam kita kata ada khilaf lah. Adanya perselisihan faham di antara mereka tentang siapa yang paling layak menjadi khalifah. Lalu Umar berkata, kata Umar, "Ya ma'syaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakrin an ya'umma an-nas fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddam Abu Bakrin." Faqalatil ansar, "Na'udzu billah an nataqaddama Abu Bakrin." Kata Umar, "Wahai kaum Ansar, bukankah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin solat kaum muslimin? Maka siapa di antara kalian yang rela untuk melangkahi Abu Bakar? Yang nak lebih daripada Abu Bakar? Nak jadi imam pada Abu Bakar? Siapa yang mampu? Siapa yang layak?" Sedangkan Abu Bakar ni pernah disuruh untuk jadi imam masa zaman hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang Ansar apa? "Kami berlindung kepada Allah daripada melampaui daripada Abu Bakar As-Siddiq." Jadi inilah lebihnya Abu Bakar As-Siddiq berbanding dengan orang-orang lain. Maka sampai tahap sebab itulah dia diangkat menjadi khalifah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebihnya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa baginda meninggal dunia adalah disebabkan oleh bekas tinggalan daripada racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Iaitu kata Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, masuk waktu dah. Kita tunggu azan dulu lah. Dah nak masuk waktu dah dengan seminit je. Dia baca separuh jalan. Bismillah, wassalamualaikum Rasulullah. Baik, berkenaan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi memang pernah menyebutkan bahawa wafatnya Nabi adalah disebabkan racun yang pernah Nabi makan sewaktu di Khaybar. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, aku ni sentiasa merasakan rasa sakit ataupun rasa lagi racun akibat makanan yang aku makan ketika aku berada di Khaybar. Dan sekarang ni urat nadiku ni terputus kerana pengaruh racun tersebut." Jadi Nabi SAW meninggalnya, wafatnya pada usianya 60 ataupun 63 tu adalah sebenarnya disebabkan racun yang baginda makan. Iaitu Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, pernah ada seorang lelaki Yahudi datang, perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor kambing bakar yang telah diracun. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memakan sebahagian daripada daging tersebut. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil wanita, perempuan yang bagi kambing tu, dan perempuan tu pun datang. Lalu Rasulullah pun bertanya tentang perkara itu. Lalu perempuan ni pun menjawab, "Aku nak bunuh engkau. Aku ingin membunuh engkau." Rasulullah pun berkata,
ma kana Allah liyusallitaki ala dhaki qal atau qala alayya. Jadi Nabi kata Allah tidak menguasakan engkau untuk hal itu ataupun ke atas aku. Maksudnya Allah tak membenarkan pun untuk engkau melakukan perkara tersebut, maka disebabkan tu aku tak meninggal dunia walaupun aku dah makan racun. Maka para sahabat pun berkata, boleh tak kita bunuh je perempuan ni? Lalu Nabi pun sebut jangan. Kata Anas radhiyallahu an, Anas kata, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni sentiasa melihat kesan racun itu sentiasa berada di lelangit mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mungkin kalau tak disebabkan Nabi makan racun tu, hidup Nabi mungkin lebih panjang lah, sebab Nabi ni kan orang yang sangat-sangat fit. Kan? Kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan peribadi Nabi dan juga bagaimana sifat Nabi ni orang yang tak boncit. Yang mana dadanya sekata dengan perutnya. Jadi Nabi ni orang yang fit lah. Dan ada sebahagian hadis yang mengatakan macam ada ketul-ketul batu pada adanya bentuk-bentuk lekuk-lekuk pada perut Nabi. Maksudnya mungkin six pack lah kot. Kan? Maksudnya orang yang sangat fit dan juga orang yang ni lah. Orang yang kuat lah. Bukan biasa. Jadi Nabi SAW meninggal dunia, rupanya ada kesan daripada racun yang pernah Nabi SAW makan. Jadi tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi daripada racun tersebut sehinggalah selesai Nabi menyampaikan risalah. Sehingga lepas Nabi selesai risalah tersebut, barulah Nabi wafat. Dan Nabi dah tahu dah. Bila hampir-hampir kepada kewafatannya, Nabi dah tahu dah bahawa waktu kematiannya dah makin dekat. Dan sebab tu ada hadis yang menyebutkan tentang Nabi tiba-tiba sebut pasal aku diberi dua pilihan dan aku memilih untuk bersama dengan Tuhanku. Macam tu, saya tak ingat dia punya hadis ya, tapi ada sahabat yang faham bahawa itu maksudnya Nabi dah makin dekat dengan kewafatannya. Dan memang pada perkataan yang terakhir Nabi sebutkan sebelum wafat, apa dia tuan-tuan? Apa dia benda yang Nabi sebut sebelum meninggal dunia? Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama dengan teman yang tertinggi. Itu perkataan terakhir Nabi. Waktu Nabi sedang bersandar di atas dada ataupun riba Aisyah, lalu Nabi sebut fir rafiqil a'la, bersama dengan teman tertinggi. Iaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama dengan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Jadi Nabi menyebut perkara tersebut. Bukan ummati tuan-tuan . Kan dulu kan kita dengar kecil-kecil Nabi sebelum meninggal dunia, sebelum wafat apa Nabi sebut? Ummati tak. Hadis riwayat Bukhari sebut Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama dengan teman yang tertinggi. Itu perkataan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan dan juga semangat untuk beribadah seperti mana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari nanti, insya-Allah pada hari kiamatlah. Dan syaratnya apa dia? Kena jadilah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan betul-betul ikut sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di mulut tetapi pada perbuatan kita, pada akidah kita dan juga pada kepercayaan kita mesti betul-betul semuanya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.